Apabila COVID-19 melanda, beberapa langkah drastik terpaksa dilaksanakan bagi mengekang penularan, antaranya penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, implikasinya peniaga kecil paling banyak menerima kesannya. Bagaimanapun, kerajaan ketika itu semasa dipimpin Perdana Menteri ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menunggu lama dan segera mencari jalan untuk meringankan beban peniaga PMKS, antaranya dengan langkah memberi moratorium khas. Walaupun tidak menjadi Perdana Menteri lagi, Muhyiddin menerusi Majlis Pemulihan Negara, MPN, masih menekankan aspek pemulihan melibatkan peniaga PMKS dan sekali lagi menggesa kerajaan melanjutkan moratorium bagi memastikan aliran tunai peniaga dapat dipulihkan. Selain itu, ternyata moratorium tersebut berjaya menyelamatkan banyak peniaga PMKS daripada gulung tikar. Saya nak tanya bang, bagaimana pandemik 19 ni memberi impak atau kesan pendapatan anda, abang, tuan, keluarga atau perniagaan anda? Secara jujurnya ada dua benda. Saya melihat dia kepada benda yang positif. Alhamdulillah, pandemik ni buat saya lebih berdikari. Pendapatan beza dengan sebelum pandemik. Di mana pelanggan saya ni lebih kepada online business. Jadi tidak sangat terlalu terjejas. Malahan 2019-2020 saya nampak peningkatan yang lebih tinggi daripada sebelum pandemik. Kerana mereka tak boleh keluar, mereka shopping online. Alhamdulillah banyak yang inisiatif yang telah dibuat oleh kerajaan membantu saya untuk menaikkan bisnes secara peribadi. Kalau kita cakap COVID sebelum ataupun selepas menimpa pandemik ini, sebenarnya kita tak tahu apa. Pada peringkat awalnya kita pun tak tahu apa itu COVID. Kita mendengar daripada China itu peringkat awal je lah kita dengar juga. Tapi kita dalam Malaysia dan akak sini sebenarnya benda ni anggap macam biasa. Mungkin biasa kita tak tahu apa sebab kita tak tahu apa yang dikasihkan. Tapi bila kerajaan umumkan lockdown 13 Mac 2020 baru kita merasai dan baru kita nak belajar apa benda yang dikatakan itu pandemik sebelum dengan selepas. Tetapi kerana kekuatan kita kena ingat bahawanya kerana Allah kita pilih mungkin ada sebab. Ada sebabnya. Sebab-sebab tu mesti kita sendiri tahu, Allah saja tahu dan tahu kita dipilih. Dan di situ kena atur, kena susun dah bagaimana kita dikurung dalam rumah yang tak biasa dan kita sebagai peniaga yang biasa keluar bila-bila kita dekat dengan keadaan situasi macam itu memang kita rasa macam kita agak zero, tapi kita kena banyak-banyak lah bahawasanya apa yang terjadi ni semuanya banyak keadaan sebab banyak nikmat. Tak semua orang yang kena dan semua yang Allah pilih dia. Kita kena fikir cara terbaik. Kenapa kerajaan adakan lockdown? Kenapa kerajaan paksa kita supaya duduk rumah? Yang kena, yang tak kena, yang tak boleh keluar seperti ini. Dia ada sebab-sebabnya. So far memang kalau ikutkan kesan tu memang kesan gila lah. Kalau contoh kalau dulu saya punya perniagaan saya boleh dapatkan pendapatan tu sehari dalam 1,000. Bila PKP itu berlaku, step by step buka tutup, jadi sampai sehingga kan pendapatan saya tak sampai RM100 pun satu hari tu. Sehari? Itu dia punya tu lah. Sampai satu tahap saya terpaksa tutup perniagaan saya lah untuk kedai makan saya. So Encik ada buat perniagaan online juga? Perniagaan online, kedai makan, ada macam-macam lah. Macam-macam lah. Waktu tu dan waktu online tu saya buat usaha perniagaan macam jual buah dan bisnes yang ni pun juga terkesan sebab sebelum ni kita boleh buka pagi dengan pasar malam, tiba-tiba tak boleh. Okey bang, saya nak tanya tentang peranan Majlis Pemulihan Negara. Okey. So memberi moratorium pada peminjam-peminjam serta kelonggaran pengeluaran KWSP secara berperingkat. So apa pandangan abang? Apa kesan dia? Adakah ia membantu ataupun sebaliknya macam mana? Sejujurnya bagi orang yang perlukan pendapatan ataupun replace memang sangat memerlukan. Tapi mungkin daripada ekonomi akan membuat macam EPF kekurangan dana dan sebagainya. Jadi secara pribadi kita nak survive hari ini, bukan tunggu 10 tahun akan datang. Alhamdulillah apa yang kerajaan buat membantu mereka meneruskan kehidupan pada ketika saat-saat paling memerlukan. Saya mendapat bahawa yang dibuat oleh MPN ni banyak bantu orang yang tidak hilang pekerjaan, hilang pendapatan. Mereka banyak membantu untuk meneruskan kehidupan dalam pandemik dan juga yang pasca pandemik. Pihak kerajaan pun ada memberi moratorium kepada peniaga-peniaga dan ada membantu juga usahawan-usahawan daripada segi dana dan bantuan-bantuan lain untuk memudahkan peniaga-peniaga ni meneruskan perniagaan mereka tanpa ada halangan. Pada waktu tu
agak sedikit lambat, tapi dalam masa sama respon daripada pihak kerajaan juga itu sangat membantu kami lah, baik daripada badan-badan kerajaan yang mana seperti Tekun dan tu juga membantu kami lah. Moratorium tu lah. Dan moratorium tu sendiri sangat-sangat membantu moratorium tu. Tapi ada sedikit-sedikit keterlambatan tu biasa. So apa cadangan Cik Panji? So kalau pada sekarang ni kita semakin pulih kan. So apa cadangan Cik Panji? Apa pandangan untuk kita tambah pendapatan untuk keluarga? Berpendapat kalau boleh pihak kerajaan buat event, mengadakan event seperti ini yang orang kata mana memang betul-betul kalau kita boleh lihat kat sini semua adalah peniaga-peniaga kecil yang ada di sekitar Kuala Lumpur ni yang turun datang sini macam peniaga food truck apa semua sangat membantu. Kerajaan memang bukan kerajaan kata tak pandang pada rakyat, pandang. Macam dia kata boleh buat pengeluaran ke SP. Semuanya itu membantu sebenarnya. Tapi pada kita rakyat pun kena fikir. Tapi bagaimana cara setakat mana dia bantu pun kalau kita tak berusaha sendiri, kalau kita tak dengan pertambahan sekarang kita digat dengan kenaikan harga barang terlalu mendadak. Seolah-olah kita ni tak dikawal. Jadi bagaimana yang peniaga-peniaga kecil yang kita ni sekarang ni dengan adanya event macam ni bagus. Tapi kenaikan barang tu amat terasa. Tapi nak buat macam mana? Sebab apa yang kita rasa impak ni bukan di Malaysia ni, dunia pun merasai. Dengan ekonomi kan sangat ekonomi ni dunia. Dengan global keadaan kita sekarang di dunia. Jadi apa jua pun kita kena hadapi lah benda ni. Kita kena hadapi dan pada kita sendiri tambah peniaga kecil kena pandai-pandai lah. Kena pandai-pandai lah. Kita mengharap memang kita perlukan bantuan kerajaan harus wajib. Tapi dalam pada kita sendiri pun kena juga ikut sendiri juga. Puan cakap mana? Harapan untuk pendidikan dan pembangunan anak-anak kita ni bagi meningkatkan kemahiran diri sendiri, maksud saya tu upskilling atau reskilling bagi menghadapi persekitaran global. Good question. Sebenarnya saya pun nak anak kita tidak bergantung kepada pendapatan bulanan. Saya di sini bawa anak-anak saya menjadi pekerja saya, menjadi seorang usahawan. Mereka tidak malu untuk menyerahkan brosur, menerangkan perniagaan, jual barangan, produk dan sebagainya. Mereka tidak malu. Kerana ini skill. Mereka boleh keluar di mana sahaja pun, hatta menjual nuklear pun akan datang, kita tidak tahu. Jadi benda ni tidak boleh datang dengan teori semata-mata. Bukan sekadar di universiti. Benda ni perlu exposure. Dan latihan keusahawan ini perlu kepada hands on. Kita ni lihat bangsa-bangsa yang telah berjaya, mereka minta anak mereka hands on, contohnya mekanik ataupun jual handphone sebagainya. Mereka hands on jumpa customer, bukan setakat teori. Teori perlu dan mereka banyak-banyak step-step dan sebagainya, step of selling, 11 step of selling. Tapi the most important is to face the customer and face the rejection. Saya sangat suka bila berlaku rejection. Sampai orang tak nak brosur pun, alhamdulillah mereka tahu bahawa rejection ni akan datang, tapi datang sekarang bukan akan datang. Kalau untuk pendidikan saya rasa kalau ikutkanlah menteri yang ada sekarang ni dia kurang sesuai untuk cara pembelajaran apa semua dengan online dengan apa semua agak slow lah. Untuk pendidikan memang agak slow, tapi dalam masa sama saya haraplah Kementerian Pendidikan perlu ambil inisiatif ke arah lebih proaktif dan mesra kepada pelajar-pelajar kita lah dengan kita memberikan bantuan dari sudut pendidikan dan juga mempertingkatkan bajet-bajet untuk sekolah-sekolah pendidikan itu sendiri. Memang saya harap sangat kementerian perlu dipertingkatkan lah.